Pedang yang akhirnya nanti Imam Mahdi akan turun, dia akan pakai pedang tu selamatkan orang Islam. So, pedang ni dia macam pedang lah. Pandai guna, dia akan selamatkan kita. Kalau tak pandai guna, dia akan makan diri kan. Anak yang pedang. So, kita kena tahu apa kelebihan dan kekurangan pedang ni kalau nak guna. So, dia fleksibel lah. Fleksibel, boleh pakai bila-bila. Jumlah barang tak tetap, elakkan daripada cek ditendang. Faedah yang dikenakan hanya pada amount yang digunakan tadi kali lalu. Okay. Next. Nampak dia punya tajam ni. Serius, aku tempah lah macam ni. Sebiji kat rumah tu kakak. So kekurangan dia, kadang ni biar lama nanti dia punya kadar faedah dia tinggi lah. Dia ada komitmen, perlukan yang tinggi, tidak stabil dia faham. Okay, so Orang komitmen tak bulan, bukan tahunan. bulanan bila kita guna. Kalau kita tak guna, kita Tak ada. tak ada lah. Dia ada RM50 je nak main account tu. Alright. Benar. Itu kalau bulanan lah, kalau kita dah guna. Pasal kalau kita Jadi yang kita kira profit rate lah, kita kena bayar. Ini annual lah. Dia annual. Okay lah. itu jadi setiap bulan. Jadi sebelah kalau kita guna. Kalau kita Okay Aisyah. Aisyah. Putri. Aisyah mana? Nama baru kau? Rasulullah kan. Saya menampakkan. So overdraft kita buat comparison lah antara overdraft, refinance dengan priority. Of course pada pandangan mata saya overdraft lebih baik lah daripada refinance dengan priority. Sebab apa? Overdraft ni kita hanya chance profit bila kita gunakan. Kalau refinance dengan pencabulan ni, you guna tak guna, you dah ambil RM100,000, Wajib. it's still charge On on. time. And then you pressure macam abang tadi tu, nak buat business pun okay. Next. Tip mengurangkan overdraft punya ni, interest ni. Saya biasanya gunakan overdraft ni untuk tambah saving dengan aset saya. Macam Boleh, dia gunakan emas dia ni, masuk Alano, dia beli lagi banyak emas pada below market price. Lepas tu dia jual, dia dapat tambah emas dia. Macam saya, Alano ni pandai jugalah, guna sikit-sikit tapi nak kena belajar ni. Tapi kalau overdraft ni, tadi saya dapat access RM300,000, saya gunakan untuk apa? Beli lagi banyak hartanah. So, kita boleh dapat banyak hartanah kat market sekarang below main value. Hartanah lelong sekarang jual RM10,000, RM50,000, RM20,000. Ada, bukan untung. Jangan anda tempat gym bertendang. Tak maksud saya, kalau kenal ejen-ejen lelong, ejen-ejen hartanah, RM3,000 ni sekarang kita boleh dapat below bank value 50%. Ada. Kena pandai cari kan. So contoh hartanah tu harga RM100,000, 50% RM50,000. Kita boleh beli hartanah harga RM50,000. Lepas tu kita jual kat market RM100,000 dah untung RM50,000. Tak nak buat. Macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Nak cari hartanah kena baiklah dengan ejen-ejen lelong. PE 2020. Banyak ramai. Sekarang ni lepak dah, kalau klik kat Facebook tu Cimat ada rasa. Cimat 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 ni- lupa cimat. ni abang ni pandai main hartanah Orang lelong. lelong banyak. Kan abang pandai main. So lelong, kalau abang pandai supply barang baju, ada saya punya student pandai printing. Dia boleh overdraft dia, jual pre-order, jual baju, banyak dapat. Ikut kepakaran masing-masing lah. Kalau Pok Lee pakai emas, berapa kilo dia boleh compound kat situ. Kan? Buy share. Penuh peti. Saya ada. Kan? Okay. So guna duit untuk rolling business, ASP punya dividend pun boleh dapat balik. Tapi business minded kata goreng kat business. Okay, soalan ada lagi? Tak tahu, macam ada benda yang nak cakap. Dia macam benda pada hati.
Ha. Tengok ni. Hello. Ha. Macam tanya tu, macam mana nak dapat peluang? Peluang apa? Peluang nak buat duit tu ni yang peluang. Peluang apa? Opportunities. Kanus lah. Idea lah. Ada lah. Sebenarnya peluang tu biasalah. Ni semua teknik lah, teori. Tapi ujung-ujungnya rezeki tu dia kena doa jugalah, dengan doa juga. Sebab kita buat ni, sebab apa yang saya buat ni, Rasulullah dah buat dah. Dia canggarkan baju besi. Saya tak adalah baju besi yang bagus nak cakap kan. Saya jangan apa yang ada. So peluang tu sebenarnya networking, and then Ilmu. Kalau ada peluang tak ada ilmu pun payah juga. Team. Ada team dan kenal dengan orang-orang hebat. Sebab tu macam Pok Lee, dia hebat kan. Banyak ni dengan bisnes. Haji Barung, Syarul. Syarul. Ini apa? Peluang tu insya-Allah kadang-kadang peluang tu akan datang apabila kita bersedia. Oh, ya. Jimat macam mana nak dapat peluang Mak? Nak dadu lebih. Nak dadu lebih ni ada. Kalau bagi saksi je. Ha? Nak dadu lebih. Kalau kita main ayo. Diversify lah. Dalam sifat ya. Yelah, So, 3 benda lah sebenarnya. OPM, OPE, OPT. okey. Saya share sikit apa OPM, OPE, OPT. OPM ni macam kita buat lah, ada people money. Gunakan duit bank. OPT ada people time. Kita leverage time dekat kita punya team. Kita hire expert people. Takkan semua benda kita nak buat sendiri. OPE ada people expertise kan? So cerita dia sekarang, kita semua sama je. Masa satu hari berapa jam? 24 hours. 24 jam. 8 jam. Orang tidur 8 jam. Orang tidur 16 jam. So 16 jam ni takkan kita nak buat marketing, kita nak pergi buat produk, kita nak menjual, kita nak buat semua kan. So kita leverage lah dekat orang yang betul. Kan? So itu bezanya kerja. Kerja campur masa itu hasil. Beza orang buat kerja darab masa itu hasil. So kita kena fokus tahun 2020 ni kerja darab masa itu hasil. Kalau kerja tambah masa, kita ada 16 jam, mana boleh tambah ni? So kerja ni kita leverage, kita kerja kat orang. Satu orang ada 16 jam kan. Darab 1000 orang punya masa, kita dapat hasil lagi banyak. Itu je formula dia. Kan? Suka tak? Itu yang kita buat pun. So kalau tak pandai buat overdraft, kalau saya pandai, dia boleh kat saya. Kalau tak pandai jaga emas, dia boleh kat body. Tak ada projek, dia boleh kat orang pandai buat projek. Kan? Sebab tu China dia cepat grow sebab dia pandai, dia work together, community. Sebab tu orang Islam pun dia kena ada community. Dan orang maju buat dengki. PhD. Perasaan hasad dengki. Tapi benda tu sebenarnya, saya cakap itu sebenarnya mental block je. Tak semua orang Melayu macam tu. Ya, betul. Sekarang okey lah. Sebab biasa orang yang macam ni evolve politik. Kau berniaga dengan politik, dia akan jadi macam ni. Kau UMNO dia tak boleh ngam ni orang PKR. Tak boleh. So orang politik selalu ada perasaan macam ni. Tapi kalau orang berniaga Islam, Tak ada. apa lah, kisahnya tolong je lah orang Islam. Kan? Yes. Tekak je lah. Sebab kita percaya dekat Quran tadi kan. Betul. Tolong hingga RM1. So apa nak takut? So bila nak buat relationship dengan bank ni, sebenarnya bank akan tengok kita punya risk. Semakin kita tua, semakin kita menganjak usia, risiko kita semakin tinggi. So Rasulullah ada sebut umat aku ni pada akhir zaman, umur dia antara 60 hingga 70. So sangat sedikit je umat aku yang melebihi umur ni. So biasanya bila dah senja-senja ni, payahlah belum nak bagi overdraft, belum bank apa semua.
Kalau nak buat pun time-time muda Zahar ni kan, umur 20 lebih, 30, 30. Comel sangat. Pada saya nak buat fasiliti yang saya cerita-cerita ni, kalau boleh secepat mungkin sebelum umur 40. Kalau nak buat 40 hingga 50 ni, kena ada sedia bahan. Sebab apa bank akan tengok risk kita individu ni tak ada kat kita dah, kat sedia bahan. Portfolio management sedia bahan ni, dia boleh buat fasiliti 20 juta, 30 juta. Dia boleh wakafkan ke jalan Allah. Amin. Nampak tak dia punya visi tu? Lepas tu beranak lagi. Beranak lagi. Bagi peluang kerjaan ni. Bagi peluang dapat pahala lagi. Rumah tahfiz lagi, masjid lagi. Amin. Kan? So, macam mana pun pendapat saya ujung-ujungnya orang berniaga ni, tak kisahlah hebat macam mana dia punya tai chi kung fu dia, pandai menjual ke pandai marketing, dia akan tua juga. Dan dia akan mati. Dan ujung-ujungnya dia kena ada nak kekalkan legacy dia kena ada senang bahan. Kalau tidak, bisnes dia akan terkubur bila dia berkubur. So, bila dia berkubur, penat-penat usaha dia buat wisma, rekrut 70,000 ejen dan sebagainya, tapi dia tak ada lagi kat senang bahan, anak dia tak buat merasa apa-apa pun. Bila dia mati, dia punya aset-aset ni kena freeze. Oh. Sebab semua aset pak atas nama dia. Sebab tu, bijaknya portfolio management ni, dia bukan satu senang bahan, dia masukkan Allah dan Rasul dalam dia punya perniagaan. Amin. Lepas tu dia berniat nak wakafkan, nak zakat, dia berniaga kerana Allah. Dan banyaklah visi-visi yang dia kongsi dengan saya untuk membantu orang Islam. Nak beli saham ke? Nama. So, kita pun usahawan kena ada mindset macam tu. Kita tak boleh jadi mindset peniaga. Niaga biasa jual beli ada projek jual beli dapat duit simpan. Benar kan? Soalan puas. 24 jam lah. Sekarang dah umur apa dah? Alah nak buku. Soalan dia, semua orang boleh buat senyam bahan? Semua orang? Boleh? Ya. Saya ada 10 syarikat senam bahan. Allah. Saya dah tahu cerita. Dia soalan dapat buku. Sebab apa? Ujung-ujungnya syarikat senam bahan A dia akan guarantor syarikat B untuk buat lagi. Betul. Tadi yang datang corporate guarantor tu. Ya. Tapi kena fahamkan sikit-sikit tu, nanti terus lompat jadi buat. Kalau enterprise betul. Ha? Enterprise permulaan orang nak belajar buat bisnes okey lah. Tapi bila dah grow kena senam bahan. Sebab enterprise dia enter individu juga. Umur berapa? 60 60 lebih sikit. So bank dia akan tengok. Kalau you Dr. Mahathir tak apa, 93. Tak apa yang boleh naik kuda hari-hari fit macam Dr. Mahathir tu. So umat Rasulullah antara 60 hingga 70. So kita bajet bank akan tengok risiko umur berapa dah habis. Umur 70 saving ada berapa? Tak qualified. Jadi sebab tu kita kena fit juga, jaga kesihatan. Tapi untuk growkan bisnes, memang syarikat senam bahan. Sebab apa? Yang ujung-ujungnya bisnes kita ni akan diwarisi oleh anak-anak kita kan? Kan? Kalau dah ada company senam bahan, tapi dormant, tak apa aktif sangat. Kena aktifkan dia punya account. Sebabnya nanti bank akan tengok bank statement dia, report nak buat loan, nak buat finance. Pihak capital tinggi. Tak kisah benda tu. Tapi kalau pihak capital pun tinggi, tapi tak ada transaksi dalam company, macam mana bank nak tengok you business? Tak ada transaksi dalam company, tak ada account, tak ada audit report, tak ada dokumen. So, juga ada transaction. Ya. Minimum macam mana minimum untuk aktifkan sekadar minimum? Buatlah Jual beli baju sikit ke apa? biasa lah, ni skill saya banyak skill bagi ni. Faham. Kan saya ada overdraft. Ya. Masuk keluar, aku masukkan keluar lah. Duit dalam tu masuk banking check dalam contoh Exact Group, keluarkan. Masuk dalam bagi usahawan senam bahan, keluarkan. Masuk buat lah dummy invoice, buat dummy invoice kan. Transaksi berlaku tu. Ini manage company ni manage company ni. Skill tu nanti saya ajar lah. Tak kira ni pun. Tak ada. Kita memang manage 10 company. Bank kan? Transaksi Kreatif. 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 Sebab 10 syarikat tu memang milik saya. Ah. So saya manage
memanglah penjuruan ada manage sikit. Tu yang jadi tu. Jangan dulu. Ini saksi je. Poli ni mana-mana. Lagi kan. Lagi kan? Ada orang-orang kontak kejar. Apa kerja? Tapi kena niat baik lah. Sebenarnya kita buat bisnes ni apa sebenarnya? Ya. Ini saya ajar. Contoh Ini yang paling best. Dia sebenarnya hujung-hujung dia kan. Risiko juga. Mana juga? Tak kisahlah you pandai macam mana pun dia dalam bisnes kan ada sales. Cash flow kan. Product fixed cost. Fixed cost ni macam rental, kita bayar staff gaji. Overhead lah, overhead. Overhead lah. So ada bisnes tak ada bisnes kena bayar. Variable cost. Lepas tu kat sini dia panggil net inflow. So net inflow ni kena positif. Lepas tu baru kita keluarkan asset, product liability. Equals to net worth. So net worth ni adalah kena grow lah. Daripada surplus ni, kita punya matlamat utama adalah kan, kita nak banyakkan sedekah, zakat, wakaf. Sebenarnya ini matlamat goal kita. Berjaya dua dunia. Jutawan dua dunia. Kita tak nak jadi jutawan dekat dunia dia. Kita nak ada, kita orang Islam adalah apa ni? Percaya hidup ni ada dua kali kan. Satu kat dunia, satu kat akhirat. So ujung-ujungnya saya punya strategi adalah saya buat sale banyak, bayar staff gaji, bayar rental, bayar kos-kos. So saya punya matlamat adalah tambahkan aset kat sini. Jadi aset kat sini dah ada 20 juta. Product liability. Net worth saya ada surplus yang banyak. Contohlah saya punya net worth 10 juta. Berapa banyak saya boleh sedekah zakat wakaf. Kita akan tambahkan lagi. Ada. So kat sini yang kita akan dapat, kita panggil barakah. Barakah ni adalah macam mana Tuhan akan balaskan kita punya rezeki tu. Belanja kat dalam 10 hingga 700 kali lipat. So formula ni boleh tiru lah. Sales, orang fiscal, medical, quality. Kita bisnes kita dah cash flow quality dah kuat. Kita boleh tambah aset dan increasekan net worth. Ini yang formula yang saya guna lah. Tak tahu lah orang lain tak ingat formula ni. Sebab apa? Bila financing kita kuat, yang tak ingat kita ada banyak overdraft kan, kita boleh kuatkan kita punya sale. Bila sale kita dah kuat, kita punya net inflow kuat. Net inflow kuat, kita boleh tambah aset dan seterusnya. So sebab tu kena buat pada usia muda. Siapa yang dah lebih 40 tu pakai syarikat lah. Kat bank payah sikit nak value limited. Kan? Soalan? Tu. Tadi. Oh. Saya ada group company. Holding. Betul. Bawah tu ada banyak syarikat lah. Ada yang buat nasihat saya, setiap syarikat nature business dia lain. Sebab apa? Costing dia akan lain. You jual, saya buat training, ada company secretary, ada oil and gas, ada electrical, ada property, macam-macam lah. So setiap share tu, share company tu bukan nama saya, nama group. Saya punya macam Poli, dia ada Poli Wealth Management kan. So mungkin boleh masukkan ni. Kalau saya letak company group saya belong tu sikit share. Dan partner-partner ni, ada partner yang pandai electrical, ada pandai engineering, ada partner yang pandai construction. Ini yang datang OPT tadi tu, expertise. Itu game dia. Sebab saya tak boleh pandai semua benda. Macam mana saya nak pandai bertukang, saya nak pandai jaga financial, saya nak pandai. So sebab tu Tuhan cipta manusia ni, dia ada
pakaran dia berbeza-beza. So you nak cari partner pada saya lah. Oh, tips mencari partner Cari partner. Kolaborasi. Sebab apa kadang-kadang bang, kita buat bisnes kan, partner tu mula-mula okey, dia nampak duit banyak je kan, dia dah goyang. Tak boleh ni. Masa berlaku yang tu kan. Macam kahwin lah. Macam kau. Tak, dia sebenarnya dia kena ada chemistry lah. Tak, abang duit banyak kahwin lain. Teras. Kan? Tak juga. Bila nampak duit tu dia akan jadi gaduh nanti. Kan? Macam beliau ada pengalaman je kan? Kau faham kan? So dia kena tandus juga. Kena ngaji, kena kerja. Tapi pada saya kalau tak mahir buka syarikat ni, grow-kan sesuatu dulu lah. Dia boleh abang. Buat sesuatu dulu lah, jangan tamak sangat. Tapi saya dalam game ni sebab saya control company. Saya ada kawan sendiri, so saya boleh control. Macam korang tak boleh. Tak boleh share, tak boleh. So buat bisnes yang you pakar dulu. So entiti dalam setiap company sebagai director atau shareholder? Shareholder. Shareholder. Sebab Bukan director lah. Sebab saya ada pamphlet juga. Sebab ujung-ujungnya kita ni, tak tahu lah pandangan dia kan, macam Robert Kasi cakap kan, ujung-ujungnya kita ni, business owner ni, ujung-ujung ni kita akan jadi investor juga. Ya. Sebab saya dah sampai level ni, saya jadi investor sekarang, beli share syarikat bawah-bawah, tengok syarikat bisnes apa yang maju, kita beli share syarikat ni, kita jual. Sebabnya kita nak jadi business owner full time, kita punya otak tak boleh abang kan. Saya sekarang umur 30 kan. Penat. Sebab saya sekarang saya nak jaga anak lagi, nak bawa anak melancong lagi, nak pergi bekal lagi, nak pergi haji lagi, umrah lagi. So, ujung-ujungnya sekarang saya dah jadi investor je, saya tak buat bisnes lagi. Sebab apa? Saya ada pengalaman manage banyak bisnes, saya dah tahu dah bisnes apa yang boleh pergi, punya tak boleh pergi. Sebab apa? Kita boleh pandai baca dia punya audit report, account. Numbers doesn't lie, human do. Kadang manusia ni cakap je mesti ada bagus-bagus. Bila kita tengok data, macam tak bagus pun. So bila nak beli share syarikat tu, nasihat saya, kena tengok dia punya audit report. Ni beli apa ni? Beli share, jual share syarikat ni, dia dah lain dah. Boleh juga guna overdraft untuk beli dan jual share syarikat. Ikut pandai lagi masing-masing. So benda ni kena bertalki lah kalau nak tahu benda ni. Kan? Ya. Apakah bisnes paling untung sekali dalam dunia? Nak bagi ni? Bisnes mana tu? Soalan kan? Soalan, cepat. Buku. Mas. Alah. Bagi Allah. Oh. Hebat. Bank. Bank kan. Aduh. So kita tahu kan bisnes apa kan? Dia bukan bank tu. Sampai apa ni? Sebab apa? Katakanlah orang kata Mark Zuckerberg Bill Gates lah. Dia ada 10 juta bilion. Mana dia simpan duit? Bank kan, ujung-ujungnya bank yang kaya. Tapi kita tak nak kayakan bank konvensional. Kita Islamic bank. So of course pada usia sekarang kita tak ada license, kita tak boleh buat bank kan. Apa option yang kita ada? Be partner with the bank. So saya selama ni saya growkan bisnes saya banyak beli hartanah, beli aset. Sebab saya pandai berpartner dengan bank. Sebab saya tahu kalau saya berpartner dengan orang kaya, lagi senang saya nak kaya. Kan? So kalau saya pandai berpartner dengan bank ada berapa bilion duit. So makanya usahawan ni dia tak tahu macam mana nak akses kewangan daripada bank. Dia pandai buat bisnes tapi dia tak tahu nak akses. So saya ada skill berpartner dengan bank. Boleh aja. Set point mana? Saya PA saya tak datang hari ni sebab dia. So nasihat saya kena belajar berpartner dengan bank. Sebab kita masa mencemburu kita tadi semakin tua bank dah hilang kepercayaan. Even sekarang pun bank dah tengok ni. So
Mungkin buku-buku dalam buku-buku saya ni saya terangkan macam mana nak berpartner dengan bank. Sebelum berpartner dengan bank kena faham kontrak apa nak pakai kan. Bila nak bercakap dengan bank tu macam mana. So nak buat overdraft ke, nak buat pilihan Islam dan sebagainya. Baik. Ada banyak bank Islam kat Malaysia. Afin Islamic Bank. Kalau OCBC kita panggil Al-Amin. HSBC kita panggil Amanah. Quick Finance, Maybank Islamic, RHB. Kalau Standard Chartered dia panggil As-Siddiq. Dalam buku saya tu saya terangkan list-list bank-bank yang you boleh berpartner. So bila kita ada ilmu financing ni sebenarnya kita one step ahead daripada usaha-usaha lain. Usaha-usaha lain dia tahu berniaga je lah. Jual beli Masih je. kita tak nak develop peniaga, kita nak develop usahawan. So apa beza peniaga dengan usahawan? Peniaga dia pandai jual beli je, tapi usahawan dia pandai structure barang beli dia di level yang bank suka. So mentality, mindset tu kena bertukar daripada sekarang. Dia tak boleh nak jadi peniaga boleh jual beli, tapi nak jadi usahawan tu dia kena ada ilmu Al-Quran sikit, sunnah sikit, ilmu financing sikit. Sebab tu kita kena kolaborasi. Kalau saya seorang je ni tak boleh juga. So saya partner dengan Pokli, bantu orang, partner dengan ni, macam-macam partner dalam usahawan. Right. Harta yang boleh pindah daripada satu pihak ke satu pihak lain melalui kontrak atau akad sebenarnya saya. So dalam kontrak-kontrak yang saya ajar tadi, kontrak Islam dalam buku ni semua, kita dah masukkan sumber-sumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita saling meredai daripada ini. So dalam surah An-Nisa, Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat titipan kepada yang berhak. Sebenarnya kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah. Ni tak ada sebenarnya ni. By the way. So Allah cakap dia akan bagi cobaan kepada orang-orang yang kita ni. Apa cubaan kita nak? Cobaan daripada harta, jiwa, fakta, kelaparan, kadang-kadang lapar. Kadang-kadang manusia ni, Rasulullah cakap apa? Umat aku ni, kalau aku bagi satu gunung emas pun, nescaya dia akan minta lagi. Nak lagi. Kalau aku bagi kau 1 juta pun, Nak lagi, mesti nak lagi. Itu memang naluri manusia, tak payah tipu lah. Kata dia memang dia apa tu? Orang kata naluri manusia. Kalau dia create wisma Pokli, dia rasa macam nak kena ada wisma macam Malakat Mall pula. Mana ada contoh. So itu tak salah. Tak salah. Tapi ke jalan yang didori-dori Allah okey. Tapi kadang-kadang orang ni, manusia ni ada bini satu nak bini dua. Tapi tak salah. Tak salah. Tapi kena jalan yang betul. Tapi dia cerita Rasulullah cakap pasal emas. Tak tahu kenapa Rasulullah cakap satu gunung emas. Satu gunung emas macam Yang selipik. Yang 2% je kat dunia kan, tak aman kan? Tak apa. So, itulah Rasulullah cakap pasal satu gunung emas. Satu gunung emas tu dimasukkan adalah harta lah. Harta kekayaan lah. Bukan suami, bukan isteri, bukannya benda-benda ni. Harta tu Harta lah, emas, kekayaan. duit. So, manusia ni dia memang ada naluri Buah-buahan tak pernah puas So, kita kena selarikan jiwa kita dengan Al-Quran. Kenapa kita ni relax sikit. Kadang-kadang stres lah abang kan, tengok macam malam-malam pun mesej saya macam mana ni saya nak dapat mula. So, benda ni kena relax, tenang. Kalau kita tenang, Alhamdulillah. kena ada lah sikit-sikit. Ada. Mungkin Pokli Fani boleh mengajar sikit. Cuba saya ajar sikit. Okay, next. Okay dah? Firman Allah. Kita masuk sikit ada Al-Quran nak bagi jiwa tu tenang sikit. Bila jiwa tenang baru minda boleh masuk. So kaya duit, kaya hati atau kaya keduanya? Kedua-duanya. Ada orang kaya sebenarnya hati dia tak tenang, malam tak boleh tidur. Suami isteri dah renggang.
hubungan dengan keluarga, mak ayah dah jadi tak ngam, adik-beradik dah tak ada usaha, kita tak nak macam tu. Boleh ke dapat semua tu? Kaya nanti, kaya tu. Rasulullah ada berapa isteri? 9. 12. Dan dia boleh balance dengan perjuangan dia, dengan solat dia, dengan ibadah dia, dengan keluarga dia. Dan dia bagi isteri dia cincin semua sepasang kan. Nak tengok siapa yang cemburu kan. Ada kan? Ada kan? So benda-benda tu lah. So kita kena belajar lah daripada Rasulullah macam mana kita nak kayakan dunia dan hati kan. Macam mana saya dulu saya kita tangan? Tu memang kena jumpa lah. Thanos lah. Mekah. Kadang-kadang dia Saya dulu tadi. sebab dia macam ni. Bila kita dah berjaya, kita makin tinggi, kita macam kita naik gunung kan. Pressure dia makin tinggi. So kita kena sentiasa berwaspada. So apa hadis sahih yang Rasulullah cakap yang dicatat oleh ni saya, tidak akan menganjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Tentang usianya pada apa yang dihabiskan. Mandi kolam ke, tengok ni ke, tentang masa muda apa yang diperjuangkan. Kita muda-muda ni, Azhar apa semua, apa yang kita perjuangkan? Melepak ke, tengok bola ke, agama ke. So tentang hartanya, dari mana datangnya dan ke mana telah dibelanjakan. Mana datang harta tu, kat mana kita belanjakan. Dan tentang ilmu, apa yang dia buat dia. Kadang-kadang manusia ni ada ilmu tapi disimpan, kita nak cerita. So macam saya tulis buku kan, ada dia bagi sebagai ilmu. Tak payah dulu. Okey, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kamu. Tengok dalam surah At-Taubah Allah cakap apa? Kalau nak berjihad mesti dengan harta dulu. Sebab tu kita kena kaya. Baru dengan jiwa. Kalau tak ada harta, panas sikit dan diri kamu di jalan Allah. Yang dengan itu adalah lebih baik bagi kamu untuk kamu berhenti. So, kalau kita tak ada harta, nak berjuang macam ni, sebab tu orang Islam wajib kaya, matlamat kita. Sebab kita nak maksimalkan sedekah, zakat dengan zakat. Kan? So, kalau kita dah jumpa ayat ni, baru kita tahu kenapa kita kena kaya. Sebelum ni, rasa macam mamak tu pakai Lamborghini, aku pun macam kena pakai je kan. Tunjuk sikit kat Facebook, gerang-gerang kan. Tengok, orang yang muda tu macam masuk kelas lambat. Okay. So, okay. Itulah dia sedikit sebanyak tentang perkongsian saya. Ada buku ni, kalau nak boleh dapatkan. Satu harga RM30, dua RM50 saja. Dalam ni saya ada cerita apa yang saya ajar-ajar sikit tadi. Kalau tak faham boleh PM, WhatsApp. Nombor saya tertera di sini. So boleh ambil nombor saya, jutawan 2 dunia. Ni Kodi ajar ni. Ilmu kan. So kalau saya tak reply apa, boleh terus email lah. Talk to the email. So ini adalah platform yang saya beri. So sekiranya berminat, Nak buat masa dulu kan? Sila. Takut Zairul nak. Untuk hari ni. Untuk grup ni. Tak siapa nak tu. Kalau ada nak jumpa pun boleh. Saya punya office dekat Melawati Mall. Dia belum jadi Malakat Mall lagi. Coming soon insyaAllah. Tak jauh lah. Tahu kan Melawati kat mana? Kodi dah datang lah. So bawah tu ada satu kedai mak sedap. So ni kuda ni adalah satu logo lambang perjuangan lah. Sebab salah satu hobi Rasulullah adalah menunggang kuda, berenang dan mula dia ada ajar kan. Belum, baru nak beli. Kristen, Sakura Kristen lebih kurang macam tu. Itulah tak tahu, tanya Putri. So kalau free Tanya Putri. Kak Zahra punya. Oh iyalah. So buku ni ada, Banyak tak lah. banyak sebab banyak yang dah bagi. Bukan dua tu, dua jenis buku tu.
So ada Jadi 50 kita dapat dua-dua. Waktu 30-30 kan? Kita beli 50, kita dapat 2 jenis buku tu. Oh, register ni sebenarnya untuk kita punya database. Baik kita ambil dua-dua kan? Dalam info. Ada banyak lah bagi coaching. Kalau macam tuan ada masalah kewangan syarikat kan, kadang malu nak tanya ramai-ramai kan. So boleh datang one-to-one personal dengan saya. So ramai usahawan kadang-kadang dia ada masalah bukan saja kewangan atau pelaburan, masalah motivasi, masalah jiwa. Ini pun kita cover juga. Counselling Webcam ada kan? Betul? Yang malam-malam video call. Betul kan? Kadang-kadang ada yang masalah macam personal kan. Dia tak ada masa nak jumpa dia. Kita ada sesi Zoom meeting. Zoom meeting maksudnya kita Conference lah online. Ada orang lah. kita boleh macam polis selalu dengan saya kadang-kadang malam-malam cerita lah masalah apa. Kadang masalah anak. Sebab saya pun ada anak, saya pun ada isteri, saya pun ada syarikat, saya pun ada komitmen dan sebagainya. So mungkin daripada situ boleh belajar something lah. Dan walaupun saya ni tak ada tua sangat kan, muda juga. So, saya pun ada konsep orang umur yang berumur 60, 70. So dugaan Tuhan bagi ni kadang-kadang manusia ni lain-lain. Tapi setiap dugaan tu sebenarnya untuk mendekatkan diri dengan Allah. So dia punya tips ialah jangan buruk sangka dengan Allah, selalu bersangka baik. Dan kita try perbaiki diri kita dari situ dan jumpa orang-orang yang berilmu yang betul lah. Kadang-kadang manusia ni bila dia ada ujian, dia jumpa orang yang salah, dia lagi hanyut. Itu problem dia gelap dia ada pengalaman banyak pengalaman. So dia kena jumpa orang yang betul untuk guidekan dia. Sebab kadang-kadang orang macam-macam orang. So macam-macam kes dah saya jumpa yang bisnes, suami isteri bercerai-berai, ada yang keluarga pun yang jadi. So benda tu kita nak jadikan sebagai teladan. So sebenarnya ujung-ujung dia kena ada ilmu syariah juga dalam bisnes. So sebab tu saya sangat mensyaratkan ilmu syariah ni dia tak boleh berhenti belajar. Dia kena selalu macam Poli ni bagus. Dia selalu ingatkan saya malam-malam suruh apa hari ni? Dia tanya pasal dah makan ke belum? Ni Al-Quran ni suruh apa ni? Apa yang belajar? Ayat apa ni? So benda tu bagus lah. Ada kawan-kawan yang mengingatkan kita. Bukan kawan-kawan yang lagu bawa kita disco ke apa-apa dengan sekarang ni. So lagi soalan? Saya tanya satu macam tips lah kan, macam kita orang mungkin ada sebahagian ni yang memang full time kerja kan, keluar pagi balik malam kan, rumah pun cuma ada 2-3 jam untuk tidur kan. So memang kita berminat untuk benda macam ni, memang kita dah buat 2-3 jenis investment apa semua, tapi kadang time, quality time untuk kita fokus nak belajar ni, nak baca buku, nak ni apa macam mana nak buat Zoom meeting lah. Biasa saya buat kalau orang yang tak ada masa ni, dia boleh jumpa saya dekat dalam online. Kita buat ada coaching online. So Masuk Yus tadi dia cakap macam nak pergi bank kita biasa overdraft jadi rapat dengan bank, tentu benda kita tak ada time kan bagi kita kerja. sebab tu you tak ada staff kan, tak ada team lagi kan. Saya full time kerja. Full time kerja kan. Dia kena cari masa jugalah. Starting up lah. Starting kan. Bila you dah stable, you dah banyak facility kan, sebenarnya you tak payah takut cari projek datang kat you. Itu pengalaman saya lah. Sebab ujung-ujungnya orang dalam market kita ni tak, dalam market kita ni ada dua spesies orang usahawan. Ada duit tapi tak ada bisnes. Setengah orang ada bisnes 2-3 juta tapi tak ada fund, ada duit. So apa kita buat? Kita matchkan orang Combine. Matchmaker. Amin. So bila kita match Dah nampak lah. Cari jodoh. tapi berjodoh usahawan lah. Satu pentingnya kita match ni ikut syariah compliant. Yes, amin. Kita tak boleh match kalau yang tak ada agreement, nanti bergaduh, ada dispute semua, nak naik court turun court buang masa. Yes. Banyak dah kes-kes usahawan yang macam tu. Time dapat projek, time dapat duit, okey. Bila dah nak bagi profit dia dah jadi lain macam. So kita nak jadi macam tu. So sebab tu kita tubuhkan pejuang usahawan ni untuk bantu usahawan dari segi pendidikan dan sebagainya, dari segi financial dan sebagainya. So kalau macam kes Encik Azhar ni untuk permulaan kerja tapi dah ada niat untuk belajar dan dari sini dah bagus lah tu. Cuma permulaan yang bagus, cuma nak cari time ni untuk execute.
So kalau ada apa-apa masalah nanti, you ada nombor saya ni, WhatsApp ke. Macam dia ada blog apa yang kita boleh. Blog, boleh. Blog saya www. Ni blog company, pejuangusahawan.com. Boleh baca lah sikit-sikit. Blog saya www.ahmadzairul.com. Tak baca? Pernah? Lalu. ahmadzairul.com. Blog saya. Blog company saya pejuangusahawan.com. Boleh. Nombor saya jadi kalau saya minta reply tak angkat, dia boleh nombor PA saya 990. Ready. Syok banyak tak belajar hari ni? Amin. Bila ilmu kewangan tu dia masukkan hadis dengan Quran tu, dia lagi nampak macam padu kan. Ada orang dia belajar ilmu kewangan teori-teori Robert Kiyosaki, teori Albert Einstein apa. Kita masuk Al-Quran Sunnah dia kena dengan jiwa. Dia lagi mantapkan kita punya rohani. So apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah dah lakukan sebenarnya kita just praktiskan je. Duplicate. Rasulullah mengadakan baju besi dia, kita tak ada baju besi, tapi kalau kita tiru juga, kita pun dapat dia punya pahala juga. Ya, 690. Okay. Soalan? Agak tolong. Ngopi lah. Okay, sampai-sampai ngopi tu nanti boleh dapat minum dan tanya. Soalan? Overdraft ni Islamic ke? Yes, kan saya cakap tadi Rasulullah cakapkan dia Apa beza dengan macam cash line? Beza dengan cash line? Sama lah dia punya istilah tu lah. Tapi kita ambil, asalkan kita ambil dengan Islamic Bank, boleh saya lah. Sebab hujung-hujung kita nak campur. Contoh lah, Islamic Bank tak ada. Macam mana orang Islam nak berniaga? Ada cara lain, nasib pandai. Ada. So tu kita kena support dengan Islamic Bank. Buat berniaga emas? Yelah, tapi berapa ramai yang pandai simpan dalam rupiah? E-wallet fintech lah. Fintech. Kita Fintech ni dengan wakaf. Okay, sekarang trending sekarang fintech ni dia berkenaan dengan Lazada. Pernah dengar? Tashengo Wallet, Shopee lah. Shopee. Yelah, banyak syarikat-syarikat fintech dah tumbuh sekarang. So dia orang lebih kepada nak simpan duit dalam bentuk e-wallet kan, coin. Yeah. Tapi bank pun dah buat macam tu dah. Bank dia buat dia punya QR pun. Pandangan saya lah, saya punya nampak vision. Memang negara kita punya usahawan ni ke arah digitalize teknologi. So everything digitalize kan. So tapi saya tak rasa bank akan biarkan dia punya bisnes jatuh. Dia akan follow je digital je. Macam mana juga bank dia mesti menang. Betul? Dia mesti menang sebab apa? Syarikat-syarikat bank ni dia punya fund lagi besar daripada syarikat-syarikat yang baru tumbuh ni. Tashengo Wallet berapa je. Tapi Maybank punya tu dah berapa tahun, berapa banyak bilion dia dalam tu. So bila ikan-ikan besar ni nak override senang je. Apa yang ada juga yang jatuh? Dia bukan jatuh, dia merging. Merge. Bank run tu dekat luar negara Cuma kita saya punya pandangan bank run dekat Scotland dekat Greece sebab dia punya politik tak stable. Amerika Bank kan Yang 100 tahun tu. Rahman Brothers. itu sebab ni dia panggil credit swap. Yes. Credit swap tu maksudnya dia jual hutang. Credit swap, pernah dengar credit swap? Dulu kan, kawan, dia bagi hutang dekat orang yang tak layak pun. Dia main bagi je 10 juta, 5 juta, 5 juta. Kau ada IC kau pengemis kau bangun sampah, bagi.
Sebab apa? Dia ingat ini dia jatuh sebab apa? Sebab dia mengamalkan sistem apa? Riba. Sebab dia ingat dia boleh dapat interest daripada situ tinggi. Tapi tak. Tak tadi. Memang berada. Memang ada. Yes. Tapi pada saya ikut teori lah, sebab belakang-belakang saya banyak scholar-scholar, saya minta nasihat dia. Negara kita lah, untungnya negara kita support Bank Islam. Unlike macam negara-negara lain dekat Bangladesh, Pakistan, negara-negara tak support. So, kadar pertumbuhan Islamic finance pun sangat tinggi dah sekarang. Saya nak tanya abang, kita kan ada local bank yang Islamic kan, kita ada juga non-local kan, yang national HSBC semua tu kan. So between these two, based on abang pengalaman, yang mana kita patut kita apa kita akan tempat local, tapi kita bersama profitable kepada kita yang benda penting kepada Benefit kat kita. kita. Sebenarnya kalau benefit kat kita, pandangan saya, you kena buka business lah. You support bank yang kat mana you buka account. Macam saya, account kita, saya buka business dengan Maybank. So Maybank sangat support situ punya facility. Tapi bank outside bank, dia kan punya rate sangat rendah lah berbanding. Betul. Sangat rendah, cuma again dia akan tengok you punya profile jugalah. Cuma kalau lebih dari 1%, 2% tu tak banyak tu tadi. 5% banyak Kan? It depends lah you punya game. So bagi saya, as long as you ada facility dulu, then you dekat dalam rumah itu. kan? Berapa juta nak buat? Then soalan? Kalau daripada tuan sendiri tak, is guna untuk daripada awal makan shift mind dia daripada usahawan. Mindset dia Kadang-kadang ada orang ni dia bila dia lama dia ganti contoh dia nak pergi, dia minat yang dia nak pergi tu memang nak mindset dia akan takut. Yalah, betul. Fear adalah yang Dia punya fear adalah dia rasa macam sebenarnya ni nak cerita ni, usahawan ni dia bagus je sebab Rasulullah pun cakap 9 per 10 punca rezeki datang daripada Perniagaan. dia punya fear dia sebenarnya kurang tu bergantungan kepada Allah. Sebab apabila kita berniaga ni, jadi usahawan, kita tahu rezeki kita lebih dekat dengan Allah. Kalau bekerja biasalah, kerja je lah, hujung bulan dapat gaji kan. Tapi kita tak latih diri kita lebih kreatif kan? Kreatif, critical thinking. So usahawan ni, kita akan bernetworking, kita akan cari idea-idea baru, kita akan jumpa, cari datang seminar macam ni bagus. Lepas tu dapat ilmu, semua praktikan. Dan kita punya kebergantungan kepada Allah. Dan 10 apa ni, yang saya baca lah, 10 sahabat Rasulullah yang dijamin syurga adalah di kalangan usahawan. Abdul Rahman bin Auf, Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Ada buku dia? Buat saya? So 6 per 10 daripada sahabat Rasulullah tu adalah orang yang kaya raya. Saya bukan kata orang kaya tak boleh masuk syurga, sebab dia dah maksimumkan sedekah, zakat, wakaf. So mentaliti orang meniaga ni, ada yang cakap orang kaya ni jahat. Pada saya salah. Kan tadi Rasul hadis tadi surah At-Taubah tu cakap, kalau kamu nak berjuang harta dan jiwa. Kalau Harta tak kaya, dulu. kat mana nak berjuang ni? So 6 per 10 Kena level kapitalis lah pula kan. saya dah kena dah macam tu tak apa. Kapitalis. Tapi kita tahu niat kita kan. Tapi orang boleh cakap apa saja kan. So pada saya kena tahu niat dia. Berapa pun boleh tahu niat. Kalau you nak niat nak bantu orang, nak sedekah, nak banyakkan zakat, nak peluang pekerjaan, nak bangunkan ekonomi umat Islam dan sebagainya, just betulkan mindset tu. Tapi apa orang cakap semua tak payah sangat kan. Orang kecang-kecang kat Facebook tu apa sangat, Rasulullah kena baling batu, kena darah, kena belasah apa semua. Kat Taif tu relax iman kita memanglah tak sekuat tu lah, tapi kita ialah mencontohi Rasulullah lah. Okay, insyaAllah so mindset tu boleh tukar kot. Dia kena tahu niat dia. Kalau orang kerja tu cakap, kau boleh tengok boleh niat kau.
Kau nak apa? Daripada orang yang tak ada bidang pilihan untuk ini juga. Apa, macam mana dia nak memilih bidang yang dia masuk? Bidang perniagaan. Dia bukan contohnya dia zero dia tak ada perniagaan apa. So dia tak tahu perniagaan apa yang dia nak. Oh, nasihat saya, gunakan apa yang you punya kepakaran you dulu. Tengok background study you. Kalau contoh you study account kan, buat bisnes berkenaan dengan account. Macam you study marketing kan, PhD kan, so buat bisnes berkenaan dengan marketing PhD. Ramai orang-orang yang tak ada PhD pun cara buat social media sekarang, marketing kan. Ada klien saya berjuta-juta dia buat dengan viral video apa semua. Macam contohnya dia set up macam marketing company. Advertising, YouTube kan banyak dah. Dan just pergi approach je mana-mana orang yang nak share content. You nak share content kat platform you, just share dan you just grow dari situ. And it's free sekarang, social media, YouTube, boleh record pakai handphone je. So, buat apa yang you minat kan. Jangan ikut-ikut orang. Macam saya tak tera marketing, saya tera goreng-goreng finance, proposal semua lah. Saya buat apa yang saya bakar. Marketing. Kita dapat award apa? Islamic Leadership International Award. Itu wah. Siapa lagi? Apa? Sultan lah. Sultan lagi. So, nasihat saya bagai apa ni, gunakan apa yang bakar. Okay So, dengan soalan tak ada. Okay, semua faham. Terima kasih kerana bagi kerjasama hari ni. Bagus sangat crowd hari ni. Dapat manfaat. So, semoga ilmu yang saya kongsi ni dapat pahala insyaAllah dan dapat membantu apa yang perlu kita nak. Okay, kita serahkan balik kepada tim Tuan Kodi. Terima kasih Kodi. So, terima kasih Cik Zairul atas penghargaannya. Saya pinang dia dengan bismillah. Pok Lee belakang sikit. Pok Lee belakang sikit nak ambil gambar. Bismillah. Oh, ini Dina baru tu lah. Ini apa? Dirham. Apa maksud bismillah? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kasih atau apa? Kasih tu Macam mana orang kasih? dia kena faham kan. Orang kasih macam ni. Oh, ya. Okey. Tengok sini lah. Kasih sayang. Ada macam baik kan. So, tanda kasih, terima kasih kepada Cik Zairul kerana banyak share. Nanti kita buat grup WhatsApp lah. Boleh. Sila. Nah, boleh bagi sama je dengan dia apa. Boleh. Boleh bagi hangat. Boleh. So, grup kita nak aktif pukul apa? Pukul apa nak aktif? Lepas subuh lah. Lepas subuh. Sebelum subuh lah. 5 AM club. Oh, 5 AM club ya. so disebabkan tuan-tuan bagi 5 AM club, saya rasa nak bermurah hati. Nak bagi lagi. Bismillah. Bismillah. Lagi tengok. Ni. Hadiah. Lucky draw. Laki draw emas. Emas lah kot. Kita bagi yang lain dulu lah. Okay, siapa nak cabut? Kita panggil Haji Syahrul. Haji Syahrul. Oh. Haji Syahrul. Nah, Cik Tarun hadiah nak gold. duduk sini. Masak gold. Masak gold. Masak gold tu yang tu. Oh ni, kat ni. Yang atas tu. Oh ni. Okay. Sebab apa Haji Syahrul bagi masak gold? Ya, okay, masih. Oh, masak Kita bagi masak. Allah, terima kasih Allah. So, Haji Syahrul ni salah seorang kita punya guru tahanuh. Dia yang ajar saya, yang saya cerita tadi. So, ini kita bagi hadiah kepada Terima Haji kasih Syahrul. semua. Terima kasih. Semoga apa madu ni boleh Haji Syahrul dah umur 60 lebih. Saya umur saya 64 tahun. Sebelum ni daripada Panasonic. Daripada Panasonic, dia punya sale di Panasonic lebih kurang 6 bilion. Boleh kenalan lepas ni. Ini saya punya guru. Okay. So, kita nak cabut hadiah. Guru tahanan. Nombor 50. Siapa nama?
Tak nombor kan, nombor. Pegang nombor. Nombor saya siapa punya nombor? Tahan tu. Nak ilmu tahanan. Okey. Nak panjang bertahanan. Nah, kita panggil guru lah. Okey, Haji, kejap. 10 minit kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarjo. Saya tak ada ilmu pun. Saya seperti tuan-tuan yang berada kat sini. Saya anggap adik-adik semua umur saya 64 tahun. Pengalaman saya sebagai pengarah urusan Panasonic bidang broadcasting selama 20 tahun. So saya bergerak atas korporat dan saya berhenti atas korporat itu atas dakwah. Dakwah saya adalah tahanut. Apa itu tahanut? Kita cerita semua kita nak orang Islam. Kalau kita orang Islam, saya tahu tuan-tuan semua kat sini orang Islam beramal, beriman, semua cantik. Cuma mungkin saya akan bagi satu minda, kita terlupa yang kita ni Al-Quran itu penting. Kenapa kita kata Al-Quran penting? Adakah kita mendalami ilmu Al-Quran? Pertama sekali, kita adakah Al-Quran itu kita baca menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Melayu? Jadi saya nak tanya di sini, ada tak kita dah kata baca Al-Quran terjemahan? Tak ada. Cakap ikhlas lah. Ada tak? Bukan salah kita, bukan salah tuan-tuan yang ada kat sini. Sebab ilmu itu tak sampai pada kita. Sebab tu Allah telah bersumpah dalam Quran, mereka-mereka yang hatinya tidak disucikan, kita tak boleh baca Al-Quran. Terjemahan pemahaman itu sumpahan dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 6. Setiap manusia yang ada kat sini semua hatinya dikunci. Betul, semua dikunci. Dekat sini ada buku tahanut ni. Allah Akbar. Ini kat sini ada buku tahanut ni. Saya buka jemaah saya ada 7 orang dan saya telah research dekat 30 tahun dan saya telah ke 65 buah negara dunia. Negara Islam, jejak Rasul salah satu saya punya bukti yang saya buat lah. Jadi setiap manusia rupanya hati dikunci. Jadi adanya buku tahanut ni, saya ajar kat sini semua dan sahabat-sahabat kita ni, hati kita terbuka. Ada terbuka, rasanya magnet Al-Quran tu ada pada kita. Kita buka itu hati kita, automatik kita suka baca Al-Quran. Automatik kita suka baca hadis. Automatik kita suka kepada ketuhanan. Itu rahsia dia. Kalau kita nak berubah daripada satu bukan businessman, dengan cara tahanut lah kita buka. Kalau kita dalam susah kehidupan, dengan cara tahanut lah. Tahanut itu adalah satu kaedah cara kita dekatkan dengan Allah SWT. Ini mukjizat. Sebab Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat tak boleh kita baca Al-Quran tanpa kita disucikan. Itu rahsia dia. Jadi dalam Al-Quran dan surah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah sesungguhnya mereka-mereka yang bertahanut, kat sini saya baca, Allah akan tinggikan derajat, Allah akan ubahkan hidup kita, Allah akan ubahkan cara pemikiran kita, segalanya Allah akan ubah. Jadi itulah rahsianya buku tahanut. Di sini saya suka dengan Poli saya punya ratan kongsi tentang tahanut ni. Saya punya jemaah yang mewawarkan. Kita ada 385 orang sahabat tahanut dan kita ada 70 orang yang pengajar berdiri. Jadi inilah rahsia dia tahanut. Kita nak jadi senang ke, kita nak jadi makmur ke, kita nak beriman ke, mesti kena ada tahanut. Itulah ilmu tahanut. Jadi ada tak yang masalah-masalah yang kita ada katalah bersalahan dari segi hukum Islam? Ada tak? Tak pernah dengar kan tahanut kan? Tak pernah kan? Tak pernah betul? Memang betul. Saya telah salah seorang daripada penasihat pakar untuk Pusat Islam Malaysia. Saya. Pernah tak dengar Ustaz Nuri Ali? Pakar rujuk Pusat Islam. Jadi Datuk Zul, Mufti Wilayah Ketua, sama-sama lah grup dia. Fans Asma Harun, itu salah satu dia ambil tahanut. Jadi mereka-mereka siapa tahanut ni memang hebat. Yang mana tahanut ni dia punya asal usulnya adalah Nabi Daud.
Nabi Daud ni puasa kan, dia pernafasan pagi petang Nabi Daud. Lepas tu Nabi Musa. Nabi Musa tak dalam perkataan tabut, T-A-B-U-T. Dekat Al-Baqarah ayat 249. Itu 49 ke 47? Tabu ni perjanjian Nabi Musa dengan Allah SWT kat Lembah Tur Sina. Pernah dengar tak? T-A-B-U-T. Kat Google semua ada. Tapi Nabi Muhammad dia buat tahanut dekat Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Biasa dengar kan? Ayat pertama sekali Allah turunkan ayat Iqra. Itu adalah formula sebenarnya. Yang Cik Zairul tadi adalah surah Al-Ikhlas. Semua adalah surah Al-Ikhlas. Kita ni nak hidup ni, kalau kita nak rakam tentang perkongsian ilmu, cara bukan Islam, orang tu bukan Islam, tapi cara kata Islam adalah Panasonic. Panasonic saya di Malaysia adalah tabung haji. Panasonic K2SP, jangan itu kaedah cara sistem Panasonic lah, cara Islam. Yang cara Zarul cakap tadi, itulah cara dia. Dia tak ada benzin lipat. Saya pernah saya authorize saya nak ada 100 juta. Siapa nak balon bisnes Panasonic, saya boleh bagi dia 100 juta. Saya selesai bersaing sekarang. Jadi kelebihan dia pun sistem Islam tadi, dia tak ada riba. Jadi nak tahanut ni, nak tahu tak ilmu tahanut ni sebenarnya? Nak tahu ni? Boleh tak terang ilmu tahanut atau saya? Baiklah. Ilmu tahanut ni tadi apa? Manzero tadi. Manzero kita Menjaro ni kita punya office di Gunung Jerai. Di ketuai oleh Dato' Asri. Kita ada 10 sale dan kita ada pusat bimbingan kat situ. Ada kan? Kita dah buat kat 2 juta. Kat situ ada pusat bimbingan kat situ. Di Gunung Jerai. Tanya Dato' Asri. Saya dengan Dato' Asim sama dengan Pak Lee dan Pak Sumit, tu tahu Pak Sumit? Pak Sumit. Kita punya grup kan? Tok Wali. Tok Wali Kedah. Ya, itu kita punya grup lah kita sebenarnya. Jadi yang kita kecil-kecilnya orang bawah juga kita tahanut adalah rangkuman kepada mental kira kita. So mental kita kalau boleh kita fikir kebesaran Allah SWT. Kita fikir kepada kebesaran Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Kita jangan fikir tentang Allah yang jadikan. Kita fikir kejadian kebesaran Allah SWT. Kita jangan fikir kereta, kita jangan fikir masalah-masalah kat dunia. Jangan fikir. Tapi kita kena fikir dekatkan pada Al-Quran. Kita mesti fikiran kita hari-hari baca Al-Quran. Hari haji. Dalam buku ini kita sebut kita disuruh setiap saat baca Astaghfirullahalazim. Setiap saat Astaghfirullahalazim. Sebab kita hamba dia. Kita not perfect. Kita hamba ni, kita lemah. So kita mesti dekatkan pada Allah SWT. Macam mana dekatkan Allah SWT? Saya ajar semua, boleh Boleh. Tarik nafas semua. Kita relax dulu, duduk elok-elok. Kita duduk elok-elok supaya nafas kita letak ke perut. Kita kena duduk elok-elok. Kita kena duduk elok. Kat sini ada semua satu. Duduk elok supaya nafas kita tidak di luar dan tidak di dalam. Kita tak tahu nafas kita tapi ada. Kita tarik nafas semua. Kita buat tarik nafas, tarik daripada hidung, keluar dari mulut. Kita latihan pertama. Cuba kita buat tarik daripada hidung, keluar daripada mulut. Tarik daripada hidung, berulang kali cuba tak? Tarik daripada hidung, keluar, tarik daripada hidung, keluar dari mulut. Berulang-ulang kali cuba. Nabi Muhammad dulu kat Gua Hira macam ni lah dia cara keadaan ni. Nabi Musa kat Lembah Tur Sina macam ni lah. Tarik. Lepas lagi start kedua, tarik nafas, tahan lama-lama. Kira sampai berapa boleh? Sampai 10 ke 20, tahan. Nafas ni letak dalam perut. Tarik nafas. Lagi satu, mata tengok jantung. Jantung kita.
Pasal bermula ber. Jadi jantung, tak lidak tu kita tengok jantung kita. Kita tengok jantung kita. Tarik jantung, tarik nafas. Lepas tu saya akan bagi kunci macam mana nak buka pintu hati kita, lidah naik atas. Itu buka kunci. Atas ke langit. Langit. Tekat, tutup mulut, tu tarik nafas, tahan. Cuba tahan. Buka kunci, saya buka kunci. Buka pintu hati, dekat sini ada. 30%. Duduk. Tahan lama-lama selama 7 kali. Dalam hati sebut Allah, Allah. Ingat dia sahaja. Ingat Allah saja. Berulang-ulang kali. Jangan paksa diri. Santai-santai. Saya yakin Allah akan dekatkan kita pada dia. Saya yakin Allah akan bukakan pintu kita. Saya yakin Allah akan sayang pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih pada kita dan Allah akan sayang pada kita. Saya yakin. Tarik nafas lama-lama kalau boleh berulang kali. Supaya akidah kita mantap. Supaya kita lagi beriman kepada Allah. Selain kita yakin dekat kepada Allah, kita tak ada siapa yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang kepada Allah dan kita kembali kepada Allah. Kita tak ada siapa pun kat sini. Kita keluar pada perut ibu seorang-seorang, kita balik pada seorang. Dan sekarang kita belajar. Kita nak dekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amalan ini, tarik nafas berulang kali. Berulang kali. Apa rasa fikiran kita? Lapang tak fikiran kita? Tak lama-lama. Bang, lapang tak? Cuba. Abang ada buat? Ada tak rasa lapang? Itu. Saya nak sampai fikiran kita lapang. Hati kita ingat Allah. Kita ingat Allah. Kita ada rasa tenang tak? Ada rasa tenang tak? Selama ni kita kehilangan memikirkan dunia, kita lupakan sekejap, kita ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah seelok-eloknya, lepas saja baca tahanun ni, Al-Quran sebagai pengisiannya. Kita kosongkan minda kita buangkan masalah kita, berselabur kita buangkan, kita isi dengan ayat-ayat suci Al-Quran mukjizat. Ini Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat Allah SWT. Inilah mukjizat. Kita nak apabila kita meninggal nanti, Al-Quran ini sebagai peguam kita. Betul bang? Kita nak. So macam mana kita nak jadi peguam kita kena belajar. Belajar membaca. Ada dah buka tahun ni, insya-Allah saya jamin dunia akhirat Al-Quran akan dekat pada kita. Allah akan dekat pada kita, Allah akan bimbing. So ilmu Al-Quran ni Allah akan ajar kepada kita melalui ini. Saya ada kat sini, guru kita ada buat cara-cara macam mana. Betul bang? Ada tak masalah? So kita dalam Al-Quran ni sebenarnya ilmu dah ada pada tuan-tuan semua. Cuma tuan-tuan kecil saja. Nak buka semua dah ada dah. Ilmu apa ni, ilmu agama Islam ada, ilmu ibadat ada, fiqh ada, tasawuf ada, usuluddin, semua dah ada kat diri kita semua ni. Cuma kita nak buka saja benda tu melalui tahanun. Ada tak masalah? Jangan. Jadi kat sini saya syukur berkongsi ilmu. Ada tak masalah tentang saya bagi tahanun tadi? Ada tak? Ada tak ada kesan sekarang? Apa yang dapat sekarang ni? Ada rasa lapang? Ada rasa tenang? Ketenangan jiwa. Ada tak rasa? Ada ketenangan. Itu namanya sakinah. Mawaddah, sakinah. Iaitu apa yang selama ini kita nak adalah sakinah, ketenangan. Ketenangan itu mesti diisi dengan zikirullah. Tapi dengan zikirullah mesti diisi dengan Al-Quran. Al-Quran itu satu cara hari-hari mesti kita baca. Baru kita dapat petunjuk dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk. Kita nak jadi kaya macam tadi tu mesti kena ada Al-Quran. Kita nak jadi kreatif account tadi mesti kena ada Al-Quran. Pengalaman saya selama umur saya 30 tahun, saya telah buat projek perumahan 300 juta. Bukit antarabangsa
Mengkuahet tu saya punya, saya MD situ. Lepas tu Panasonic ambil saya, umur saya 30 tahun. Itulah, lepas tu saya rasa saya dah dipanggil untuk berdakwah. Berdakwah merata tempat di Indonesia, di sini semua. Tapi saya tak nak letak nama saya. Saya tak mau dikenali. Saya tak mau. Saya santai saja. Sebab tu saya pakai topi, relax. Saya tak nak. Hanya orang ustaz saya tak nak. Sebab rakan-rakan saya semua ada 70 orang, semua ustaz. Ustaz sekolah. Saya sekarang ada buat travel agency umrah. Saya biasa bawa ke umrah lah. Ajar di sana. Ustaz melalui ustaz sekolah. Ustaz Najib, Profesor Najib. Pernah dengar tak? Pernah? Pernah kan? Itu buku saya semua tu. Sorry. Besar guru kan? Tak, saya nak bukan apa nak dakwah. Tapi tahnut saya dengan Poli, kita punya cadangan target kita 70,000 orang. Sahabat tahnut. Saya letak dalam dalam bersama dengan Poli. Saya tak minta apa pun, saya tak minta satu sen pun. Saya nak orang Islam kita bangun melalui apa? Al-Quran. Kita tak mau jadi ustaz-ustaz jadian. Kita nak Al-Quran, kita ada pegangan kita sendiri. Orang cakap mesti ada dalil. Orang cakap mesti ada bukti. Saya nak macam tu. Ilmu yakin, aku yakin, ainul yakin, aku yakin. Kita cakap mesti ada bukti dan ada bertanggung jawab dunia akhirat. Kita nak macam ni. Kita nak mesti buat macam nak solat kusuk mesti kita nak. Kita tak mau jadi-jadian. Ya, macam mana negara Jepun boleh naik? Macam mana orang-orang Eropa naik? Macam mana orang-orang Yahudi boleh naik? Kita nak lebih hebat macam tu. Sebab Islam tu adalah agama Islam yang paling sempurna sekali. Kalau Buddha, dia tak ada Tuhan. Dia atas faktor kebaikan. Tapi kalau katakan Hindu, dia atas yoga. Dia ada agama ada ketuhan-tuhan tangan lah, tuhan kekayaan lah semua. Yahudi adalah orang yang kita agama nabi kita ada 25 orang nabi. 24 adalah Israel kan. Jadi Nabi Khadijah dan Warakah itulah wujud Islam. Islam wujudnya setelah beriman. Beriman dulu atau Islam dulu? Iman dulu. Iman tu dapat macam mana nak iman? Nabi Muhammad dekat Wihro. Siapa yang nasihatkan ni? Warakah. Pernah dengar tak Warakah? Satu orang pendeta buta. Pernah dengar tak? Dekat sini semua ada. Jadi kita mesti kena bertanggungjawab diri kita ni nak buat satu mesti kita ada confident. Ada yakin. Sebab apa? Tuan-tuan kat sini berbeza-beza. Pendapat, pengalaman, semua berbeza-beza. Jadi kita yakin confident. Kalau kita nak buat idea for confident. Saya juga Panasonic dulu, saya buat semua idea for life. Pemikiran kita adalah menjadikan kita jadi kaya. Masa saya buat dekat Panasonic, saya boleh buat sale ketika seluruh dunia 600 bilion di Panasonic. Kalau pergi Jepun, segala dalam rumahnya semua Panasonic. Katil, tilam, bantal, sudu, garpu, semua Panasonic. Sebab ingin nak membantu kepada kehidupan. Panasonic adalah membantu kepada kehidupan. Dia banyak networking. Kenapa dia boleh naik? Melalui dia bukan Islam, tapi cari Islam. Di Sweden, Viking. Sweden. Dia tak ada agama, tapi negara cari Islam. Di New Zealand, tapi negara Kristen, tapi cari Islam. Kebersihan dia, baik dia, kita tak boleh marah orang, kita kena berbaik sangka. Itu Sweden. Di Denmark kan. Sebab saya pernah kursus selama 30 tahun di sana, saya banyak tempat kursus di seluruh dunia. Saya biasa kursus dekat Islam, saya kursus dekat Venice, dekat Tokyo, dekat Beijing, dekat Las Vegas, dekat New York, semua saya pernah kursus di sana. Jadi cara yang mengubah diri kita adalah tahnut rupanya. Ilmu tu ada semua lah. Duit semua dah ada lah. Rupanya kita terlupa tahnut ni tak diajar. Kenapa tak diajar? Atas faktor orang-orang kafir, orang-orang Kristian, orang Yahudi dibunuh orang-orang kita yang tahnut. Saya pergi ke Uzbekistan, 10,000 orang raya di tahnut terbunuh.
Uzbekistan. Di Irak, macam mana kita dirosakkan? Di Irak. Zaman tamadun kita lah, kita tak serta lepas lagi apa Mekah ke mana? Di Irak kan? Betul kan? Ya tak di Irak. Irak, tempat apa? Babylon. Di Baghdad. Lepas di Baghdad lari ke mana? Di Uzbekistan, Al-Bukhari, Al-Sunnah wal Jamaah. Lepas tu sekarang tak ada kan? Sekarang kiblat kita kat mana? Pusat itu, ha? Mekah pun selalu sekarang. Betul tak tuan? Nampak tak? Tapi saya yakin kalau akan lahir di Malaysia, tuan-tuan akan jadi sebagai satu perjuang yang kata pakai apa? Pakai pedang tadi. Itulah Zairul kata nak buat satu vision Malaysia ni lah akan wujudkan satu jemaah berpandu kepada Al-Quran. Perjanjian kita apa? Zairul Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Perjanjian kita semua hidup kita mesti dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tuan dah ditanut, dah baca Al-Quran, confirmnya tuan akan rasa ketenangan, boleh nampak bahawa oh hidup ni macam ni. Nabi Muhammad dah tidak tipu. Al-Quran dah benar. Selama ni kita tak baca je kan, betul tak? Apa sebab tak baca? Tak ada tahanut. Bukan salah tuan. Salah pendidikan kita. Salah ustaz-ustaz, mufti-mufti tak diterangkan benda tu. Yang lain dia bagi aksesori. Usuluddin bagi aksesori. Kekayaan satu orang tu dah kaya. Tapi tak tahu asal usul nak kaya macam mana. Jadi Islam ni, kita semua dah Islam lah. Tapi kita nak morak lagi, melangkah ke mana? Jadi mukmin. Kita lah mukmin. Orang beriman. Cara macam mana beriman? Beriman. Itulah perjuangan kita. So, saya rasa ada tak persoalan? Saya rasa dah lah, kepala saya ni. Ada tak rasa? Saya suka berbincang kat sini. Sebab saya ada kat sini, sebab saya bertanggungjawab. Saya bertanggungjawab dunia dan akhirat tentang Al-Quran ni. Saya ambil masa 30 tahun saya belajar kat sini. Ada tak masalah? Sebenarnya proses itu macam mana kena datang kelas ke apa? Tak, sebenarnya okey, cantik soalan tu Ada dah buat tahanut ni, adik kena cak azahan. Lepas solat atau sebelum solat, kena buat tarik nafas dulu. Kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pada dia. Ada ingat pada dia sebelum solat tadi tu, kita masa bila kita berbicara kepada Allah? Solat. Masa solat tu lah. Jadi kita kena memahami satu persatu tentang apa ni kalimah-kalimah dalam solat tadi. Itu salah satu cara yang penting. Lepas tu, lepas solat tu, sepatu subuh, kita tarik nafas. 3 kali ke 2 kali, lepas tu baca. Memang peringkat orang pun susah. Kita nak biasakan. Lepas tu anda akan jadi menangis. Selama ni kita tak faham tentang rahsia dan Al-Quran. Baca yang terjemahan saja. Baca terjemahan lah. Yes, terjemahan dari surah Al-Baqarah sampai paksa. Lebih-lebih lagi sekarang ni, tak lama lagi kita bulan puasa. Sebab wahyu turun pada bulan puasa. Lebih baik kita buat sekarang supaya besok bulan puasa kita dapat jaringan dah biasa. Dapat persediaan tu. Soalan tu bagus. Jadi setiap masa kalau boleh kita nak kereta, kita jangan larau. Kita mesti ni rapat dengan Allah. Nafas, astagfirullahalazim. Allah, subhanallah, alhamdulillah. Itu permainan hidup kita. Bagi tu Ustaz Jangan Ustaz. Ayah kita punya ayah je. Jangan Ustaz. Okey, yang tadi tu yang nak buka kunci letak lidah di atas langit. Itu setiap hari ke sekali saja? Setiap hari, setiap saat, masa setiap saat. Sebab kita ni macam lampu, on off, positif negatif. Ada masa kita jadi hamba Allah, ada masa kita dekat Allah. Kita nak turun sekarang ni. Hidup kita tak boleh lagi on saja, nanti kita tak boleh buat kerja. Asal zikir je tak boleh. Asal ingat dunia je tak boleh. Kita kata tarik nafas. Tidak, tarik nafas. Itu cantik. Jadi kalau boleh kita tengah masak dan bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas. Allahu Akbar, subhanallah, suci ya Allah. Aku tidak tahu ya Allah masak ni. Ajarkan aku ni masak yang paling sedap sekali ya Allah. Al-Baqarah ayat 32. Kalau kita nak cantik, kita ikut surah An-Nur, cahaya. Orang-orang yang beriman, yang hatinya sentiasa zikir kepada Allah, Allah akan bercahaya keimanan. Itu surah cahaya An-Nur.
Jadi kalau kita nak mengorak langkah berubah, masalah kesusahan. Macam mana saya hanya adalah diploma, kolisal. Macam mana saya dilantik pada pengarah usaha Panasonic, itulah dia. Saya pagi petang, guru saya ajar, buat tahanut lah. Buat anu lagi. Dulu saya tahun 86 saya adalah penasihat pada QPEX. Yang saya jumpa Mahathir, saya bagi kola tu tak, elang perumahan. Saya lah orangnya. Sorry? Ikan dobi semua, perumahan semua, elang sekolah, saya lah orangnya. Saya janji dia kata, Sarung, you mesti pengaruhi saya 1 juta orang kaki tangan kerajaan sokong dia. Kan ada dulu 46, 48. Ingat tak dulu? 46 dia adalah UMNO yang diharapkan saya lah orang dia yang dipanggil untuk macam mana? Macam mana saya gerakkan semua kameraman RTM, Astro ke TV3 semua, saya pakat dengan semua orang kempen untuk Mahathir. Ingat tak di Semarang? Setia bersama rakyat. Saya punya idea lah. Ingat tak bendera besar? Kan ada lampu tu. Saya yang buat tu. Semangat bendera. Ingat tak? Ada tak ada lampu tu macam bunga mangga? Saya yang buat lah tu. Untuk naikkan semangat. Untuk setia bersama rakyat tu. Setia. Tak ada gaduh dengan Tengku Razali kan? Mahathir umpan saya. Lepas tu dia upah saya buat projek perumahan Mengkuang High 200 ekar. 3 bagi antarabangsa, ingat tak? Ada tak? Sungai Sering. Saya tu projek saya ambisi tu lah dulu. Umur saya 30 tahun. Pasal tahanut lagi. Ini gerakan saya. Tapi saya tak mau dikenali. Saya orang belakang-belakang saja. Bos saya Pokli. Dan Zarul pun bos saya. Very nice. Haji, next Malakam Mall. Malakam Mall, saya dan Pokli, saya salah satu, bukan penasihat lah, perbincangan sama. Jangan Coach Fadil lah. Coach Fadil. Saya dengan Pokli, dengan Ramizi, dengan 2-3 orang lagi selalu berbincang dengan dia dalam Malakam Mall. Tak ada, saya tidak minta apa-apa. Saya minta maaf, saya tak minta apa-apa. 70,000 je. Saya nak 70,000 orang jemaah orang Islam kita jadi orang mukmin. Itu saja. Sebab Malaysia adalah satu negara yang unik, yang hebat. Saya minta kepada Allah SWT, Malaysia ini adalah satu pusat keseimbangan ilmu di dunia. Saya minta, tapi dengan syarat Al-Quran. Perjanjian kita bukan saya, dengan Al-Quran. Ya, Ustaz lagi buka baju Quran, mana baca tafsir untuk. Yes. Buka tak payah. Al-Quran terus. Baca terjemahan terus. Terjemahan tu kan, baca terjemahan dia terus. Yes. Tak payah. Saya nak Al-Quran ni. Tak payah sebut. Nak jadi panduan. Tak payah sebutan Arab tu, tak payah. Rumi je, Rumi terjemahan tu. Makna lepas pada dah mahir semua Rumi baru boleh baca Arab. Sebab tu sesuai dengan firman Allah SWT, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi dan iaitu Al-Quran itu petunjuk. Sebab kalau kita baca Al-Quran bahasa Arab, boleh tak kita jadi panduan? Tak boleh sebab tak faham. Kita tak faham Arab. Maksudnya kalau baca Rumi dia faham kata mak. Yes, kata mak. Alhamdulillah. Bahawa ia akan nampak feeling dia, apa sebenarnya rahsia Al-Quran. Apa sebenarnya rahsia Al-Quran. Itu tujuan tahanut. Itulah saya ikut bos saya, Pokli. Pokli dan sahabat-sahabat dia nak menggerakkan. Jadi bagi bos. Memang bos saya pun tu. Saya bagi saya kat sini saya tumpang budi. Saya tumpang budi pada Pokli. Yang kawasan sini sanggup sama-sama berdakwah saya. Selain pada kat sini kita ada kat Johor, Persatuan Guru-Guru Besar dekat Johor. Dekat sini kita ada dekat Nisila Bisam, pernah tak dalam? Ustaz Bisam. Penceramah kat sini. Dia baru juga. Dia ada sejak kuliah tauliah 39 ni. Dia selalu dengan speaker lah. Jadi kat sini saya nakkan Pokli bersama dengan saya ikutkan ikutkan jemaah dia wawakan tentang tahanut. Supaya patah balik pada Al-Quran, supaya kita nak jadi orang Islam yang terbaik sekali.
Di ujung-ujung dia so yang tadi tu Zairul tadi tu ada kita panggil creative account. Pengalaman saya ajar dulu RM10,000 kita boleh jadi create RM2,100,000 overdraft. Kalau anda ada duit RM10,000 bukan masuk akaun saya, buat satu selekat Sdn Bhd, dia pusing sana pusing sini bisa saya jadi active account dia. Active account akan datang bank akan cari you. Nampak. Ini bos saya Zairul. Ujung-ujung. Ujung-ujungnya lunch hour. Tak payah RM10,000 je. Duit, sorry. Tuan, duit tu bukan masuk saya pun, masuk dalam Account. Boleh, sila. Kepala sama kan. Pok Lee ni kena day 2 ni Pok Lee. Kena day 2. Nak dapat overdraft buat satu syarikat Sdn Bhd. Jumpa Cik Zairul. Dia daftar dia dalam RM7,000 dah saya. RM2,500. RM RM2,500. Okey, akaun bank. Akaun bank RM2,000. Akaun bank lah. Tuan punya akaun lah. ABC. Semasa akaun Semasa. Ini pun duit akaun tu nya. Dulu kat sini seorang, dulu 2 orang. Sekarang seorang boleh. Sekarang seorang boleh kan? Seorang, nama seorang. Nama sekarang seorang boleh. Dulu 2 orang. Jadi kalau buka ni akaun bank kan, tak buka akaun bank. Akaun bank. Jadi satu hari masuk RM10,000. Okey? Okey, RM10,000. Okey? Besok keluar balik. 3 hari dah lepas dia keluarkan balik. RM9,800. Masuk akaun you sendiri. Buatlah satu bil, buat receipt. Masuk lagi kat sini. Naik lagi besok jadi RM9,700. Dia akan kreatif sampai sebulan. Jadi transit ni akan jadi berapa? Transaction jadi banyak lah. Jadi berapa? Kata mungkin jadi RM300,000. Tapi jangan benda yang sama. Mungkin RM7,000, mungkin RM8,000. Nampak kita ada yang nampak apa? Pergerakan. Movement. Selama 3 bulan, 4 bulan bayar akan cari you. Dia akan panggil you. Dia akan buat. Nak tak overdraft. Saya pernah dapat RM1,5 juta. Itu cakap saya. Dan saya kepercayaan itulah saya lahirkan sama usahawan Panasonic di Semua Malaysia. Itu yang saya dapat jawatan tu. Ini namanya overdraft tadi. Bukan banyak, bukan masalah. Faham? Ada masalah tak? Tak ada boleh. Jadi benda ni kita simple. Sebab apa? Dalam bisnes ni rezeki 90% kan. Dalam perniagaan kan. Betul tak? Betul. Yang gagal pun 90%. Yang gagal pun 90%. Betul tak? Jadi macam mana kita nak jadi yang 10% ni? Kita nak jadikan yang jadi menjadi. Yang gagal 90%. So kita nak jadi yang orang sedikit. Itulah tahanun. Itulah Al-Quran. Kita pertama sekali kita boleh kontrol nafsu kita. Kita fokus pada kesejahteraan, pada beribadat, pada zakat, pergi umrah. Jadi santai-santai macam saya lah. Sejak saya pergi London, sejak saya pergi Tokyo, sejak saya pergi umrah, sama sekarang. Amboi, bestnya. Sama sekarang lah. Semalam 2 minggu lepas saya kat Vietnam, Bali. Ini bulan ni dah 3 orang nak bawa saya pergi Uzbekistan, pergi ke Aceh, pergi ke Mekah. Macam tu lah. Dan saya free. Sebab saya jemaah saya yang sponsor saya semua. Jangan pergi Wuhan. Ya? Jangan pergi Wuhan. Itu tempat saya lama. Saya Beijing, Shanghai, Guangzhou. Biasa tempat saya meeting. Jadi saya yakin lah, kalau kita nak melangkah, berubah diri kita,
patah balik pada Al-Quran. Sebab dijamin dunia akhirat dan hadis. Saya yakin tuan-tuan beramal. Saya yakin tuan-tuan ada ilmu. Jadi benda ni ada kat. Kalau nak cari ilmu tasawuf ada kat sini. Fiqh ada kat sini. Usuluddin ada kat sini. Ilmu ibadat semua ada kat sini. Disambung dengan hadis. Hadis So apa lagi nak tahu? Ini kita panggil creative account. Simple as that. Kalau yang makan gaji, tak ada hal. Ada RM10,000, buatlah mencari dulu. Buat je dulu kat situ. Kalau katakan kita nak minta bisnes apa yang tak tahu kan, doktor kata tadi kan, malam diminta dakwah sunat tahajud. Tarik nafas, Ahnul tadi tu minta berdakwah sunat tahajud. Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah aku satu bisnes yang mendekatkan kepadamu ya Allah. Kita nak menagih ni nak dekatkan kepada Allah. Jangan jauh kepada Allah. Sekarang saya ada lagi dengan Eco Racing. Pernah dengar tak Eco Racing? Salah satu saya penasihat dia. Eco Racing pernah dengar tak? Pernah dengar? Eco, ECO. Eco Racing. Eco. Oh, Eco. Okay. Pernah dengar? ECO. Ingat Sepang ni. Eco Racing. Saya sekarang penasihat dia sana. Dengan Pak Oli pada Kus Fadil. Selain jadi benda tu semesti tanpa ada bantuan Allah anda tidak berjaya. Ya. Kereta si Arabi dengan Harrier, siapa kena alih kejap. Yang tahan tadi kita dah tahan apa, betul kita dah tenang. Baru kita baca Al-Quran terjemahan. Yes. Kita baca tu ikut Al-Baqarah. Al-Baqarah dulu ke ataupun boleh mana surah kita baca? Seleloknya biar khatam dulu. Al-Baqarah dulu sampai ke habis. Lepas tu seleloknya. Sebaiknya waktu bila? Selepas solat kan kita baca. Lepas solat. Selepas solat. Lepas tu solat. Tak kisahlah kalau katakan ada masa lapang. Yang penting ada masa lapang. Sebab pendakwah ni kalau dah ada dapat minit, dia gila. Dia gila dengan ni. Tanda. Dia gila. Dia baik kan? Kita nak duduk mesti nak baca. Ketagih. Dia hydrate. Dia hanya itu rahsia. Sebenarnya masa kira waktu solat waktu lapang pun gitu. Ya, lagi cantik. Kadang-kadang kalau katakan saya kat kereta pun saya baca macam ni. Kita nak apa sebenarnya Al-Quran? Sebenarnya 1,001 jenis rahsia dekat sini. Al-Quran. Pada terjemahan kita tak bodoh-bodoh lah untuk bagi. Tak payah. Tak payah. Sebab yang terasanya kita minta Allah sucikan hati. Apabila kita dah sucikan hati, okey, kita nak belajar. Jangan kita jawab masukkan dalam kaedah lah. Kan? Tempat suci kan? Itu tujuan Pok ni nak sama-sama kita berkongsi ilmu. Jadi kita dah dapat ilmu, kemudian kita ajak kepada orang lain. Cantik. Kita nak dakwah. Sebab kita walaupun kita dalam satu ayat, kita mesti dakwah. Dekat sini sekali. Dekat sini sekali. Walaupun satu ayat. Kasih. Dan apa ni, buku Tanun ni telah saya jumpa Mujahid. Gambar kita lah. Ada surat di kat sini. Ustaz. Ada. Jadi benda ni tidak sesat. Dan kita dah sentuh nak bawa kita ke Al-Quran saja. Tak sesat. So ada lagi tak bersoalan. Sebab mungkin ada pecahan selama ni. Fahaman? Ada tak? Tak ada. Cuma satulah masalah dia selama ni kita tak kata baca Al-Quran terjemahan. Betul kan? Betul kan? Bukan tuan-tuan, ustaz bersama. Dekat kos Fadil pun sama. Bukanlah sama, semua mufti pun sama. Sebab masalah dia tadi tu. Kunci tadi. Kita tahu baca tapi kita tahu makna dia. Dia tak ada tukar. Dia tak tukar. Sekarang kita boleh baca Quran tapi tak tahu makna dia. Sebenarnya kunci. Sorry. Yes. Sebab mukjizat. Barulah kita nak ceritakan di Tenzaro dan Quran. Sebab kita punya konsep dia, rezeki akan turun kepada kita. Sebab kita satu manusia yang paling mulia sekali. Betul tak? Bulan, bintang, matahari semua untuk kita kan? Ya. Kenderaan semua untuk kita. Kenapa kita kejar pada dia? Betul tak? Kenapa kita kejar dia? Sepatutnya dia kejar pada kita. Oh, ada missing link, ada masalah, dia missing link. Itu dia. Itu yang saya dulu
Pernah tak dengar ada satu cerita pergaduhan antara Amr lepas tu, perpecahan imam-imam? Pernah tak? Pernah dengar? Ya. Saya buat dalam pusat Islam, saya dibagi 2 juta ringgit. Saya hantar dekat Pulau Langkawi, saya bagi ceramah macam ni. Selesai dekat Langkawi. Tak, ni cerita ni sebenarnya nak baca balik Al-Quran saja. Nak beriman je, nak baik-baik. Yang Cik Jarul kata apa? PhD, perasaan saat ini. Buang. Dalam mental ini. Saya suka Cik Jarul tadi. Orang muda. Saya ni dah tua, dah 4 tahun. Dah ujung-ujung usia. Ujung-ujung usia. Tak ada lagi nak nafsu duit dah, tak ada lah. Menafikun. Tak ada. Saya ada sekarang ada 1,800 yang saya nasihatkan dia. Jutawan segera. Mesti sembahyang tahajud, duha, baca Al-Quran dengan setrik. Saya buat macam mana? Duit saya akan datang. Ustaz. Bukan saya ustaz. Saya sang ayah. Saya panggil Ya. ustaz. Boleh dapat Ayah. Boleh dapatkan nama telefon. Rempuk ni. Abang Jim juga. Tak ada, saya panggil ayah. Saya tak nak panggil ustaz ke motivasi, tak nak. Sebab saya di amanah saya. Sebab saya, untuk makluman, saya dengan Mahathir sama belajar. Kat Malaysia ada 2 je sekarang. Ketua Menteri Sarawak dan Dr. Mahathir. Yang muda sekali saya lah, yang lain semua dah tak ada lah. Dah mati. Yes, ilmu tahnun. Sebab tu Mahathir, dia tak gegah, tak goncang. Dia takkan jatuh. Alhamdulillah. Ketua Menteri Sarawak pun sama. Yang lain semua Taim Tanuci habis, Tumat Tai habis, Osman Arok habis, Sultan Perak habis, Sultan Pahang habis, Sultan Johor pun habis. Habis tu. Sebab maklumlah ya, dapat duit, dia lah akulah raja kan. Aku banyak duit, main judi lah, perempuan lah, sombong dia lah habis. Sombong lagi. Saya tidak, saya hanya Al-Quran saja. Saya ikut tablik pun saya ikut. Ustaz Asani.